Thinking of you, thinking of you. 1, 2, 3. Sebelum korang sambung tonton video ni, apa kata korang klik butang subscribe dan like supaya dapat membantu kami untuk mencapai markah yang lebih cemerlang. Dan jangan lupa share juga ya korang. Berikut adalah model rumah hijau yang telah kami bina mengikut masa yang telah ditetapkan. Sebagai pengenalan, mari kita mengenali konsep bangunan hijau. Konsep bangunan hijau merujuk kepada konsep penjimatan guna tenaga dan penjimatan kos penggunaan tenaga elektrik. Teknologi bangunan hijau mempraktikkan kepentingan alam semula jadi di dalam binaan. Teknologi ini dibangunkan adalah untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia akibat daripada kepesatan pembangunan. Tugasan PBL, Project Based Learning, Sains Tingkatan 3, Bab 6, Elektrik dan Kemagnetan. Mari kita mula. Kami kumpulan Denunas yang terdiri daripada Laila Khalilah binti Rushdan, Nur Alia Adriana binti Muhammad Azrul, Nur Elisa Nabiha binti Irizwam dan Natasha binti Rosnizan telah ditugaskan untuk melaksanakan PBL atau Project Based Learning bagi Sains Tingkatan 3, Bab 6 di bawah tajuk Elektrik dan Kemagnetan. Pembelajaran berasaskan projek ini secara tidak langsung menjurus kepada penghasilan rumah hijau bagi menyelesaikan masalah kehidupan secara realitinya. Dalam konteks ini, tugasan yang perlu kami laksanakan ialah mereka cipta model rumah kediaman yang bercirikan konsep bangunan hijau. Melalui proses-proses yang telah kami lalui semasa membina model rumah hijau ini, jelaslah bahawa pengetahuan tentang ilmu-ilmu teknologi saling bersangkut paut dengan persekitaran kita pada alaf ini. Tidak dinafikan juga bahawa melalui pembelajaran berasaskan projek ini, ia memanifestasikan perasaan cinta akan alam sekitar terhadap sanubari kami disebabkan kerana hanya dengan melihat keadaan persekitaran bila masa Malaysia tenat. Oleh itu, kami sebagai pelajar yang bakal memajukan kepesatan pembangunan negara haruslah berusaha mengambil ilmu ini untuk digunakan pada masa hadapan. Sebagai sedikit pengenalan, model rumah hijau yang kami bina ini adalah bangunan yang bercirikan teknologi binaan mesra alam semula jadi. Selain menjimatkan pelbagai jenis tenaga termasuk tenaga elektrik, air, angin serta kos, ianya juga turut memberi keselesaan dan persekitaran yang sihat kepada penghuninya. Ciri-ciri bangunan hijau yang diaplikasikan pada model. Pertama sekali, panel suria dapat menukar tenaga haba kepada tenaga elektrik. Selain itu, tangki tadahan hujan boleh digunakan untuk menyiram pokok atau membasuh kereta. Ketiga, tingkap kaca berlapis. Ia membantu menyejukkan rumah. Keempat, atap kaca. Ia juga membenarkan cahaya masuk ke dalam rumah. Dan akhir sekali adalah halaman berumput dan pokok yang membantu menyejukkan kawasan rumah. Seterusnya, mari kita lihat apakah bahan dan alatan yang digunakan untuk membuat model bangunan hijau ini. Bahan dan alatan yang pertama adalah kotak. Ia berfungsi sebagai dinding untuk membentuk rangka rumah atau bangunan yang menjadi titik fokus kepada projek ini.
Bahan yang kedua, kertas dinding yang bercorak bagi menutup warna asal kotak dan menimbulkan warna yang kontra dengan alatan berkonsepkan teknologi hijau. Ketiga, pembalut buku luksinar berdaya guna untuk menimbulkan kawasan pencahayaan yang lebih banyak di dalam sebuah bangunan seperti tingkap. Yang keempat, glue panas berperanan untuk mencantumkan sebahagian komponen kepada komponen yang lain seperti dinding rumah kepada lantai rumah. 5. Batang aiskrim digunakan untuk menjadi pagar rumah yang juga dapat mengawal keselamatan penghuni di dalam rumah. 6. Warna air lukisan berdaya guna untuk menunjukkan perbezaan warna sesuatu komponen dan menimbulkan prinsip keharmonian dan kepelbagaian. 7. Cardboard berperanan untuk menjadi tapak rumah hijau tersebut. 8. Rumput dan tumbuhan palsu berfungsi bagi mewujudkan oksigen yang bersih dan banyak kepada manusia serta perhiasan di dalam rumah. 9. Tanah liat digunakan untuk menjadikan sebagai kolam di halaman rumah. 10. Pencukil gigi sebagai lampu LED yang boleh menjimatkan tenaga elektrik dan merupakan salah satu komponen yang berkonsepkan rumah hijau. 11. Figura mainan sebagai penghuni di dalam model rumah tersebut. Seterusnya, 12. Kain perca yang bercorak sebagai sarung bantal dan cadar katil yang merupakan perabot di dalam rumah untuk menceriakan lagi komponen tersebut. 13. Polystyrene digunakan untuk mencucuk pokok hiasan di dalam pasu. 14. Acuan kicauan dan kotak luksinar berdaya guna sebagai bumbung di tingkat atas supaya dapat memberikan pencahayaan yang cukup kepada tumbuh-tumbuhan. 15. Benang bulu kambing sebagai karpet lembut di bilik utama untuk menambahkan lagi tekstur. 16. Fuzzy sticks berdaya guna untuk menghasilkan tangga di rumah dari tingkat bawah ke atas. 17. Bekas makanan plastik dan straw digunakan untuk menghasilkan sistem perairan di dalam rumah berjalan lancar iaitu tangki air. 18. Tisu dekorasi digunakan sebagai kertas hias dinding wallpaper bagi menaikkan seri ruang bilik utama dan juga di lantai bagi meningkatkan lagi tekstur di dalam bilik tersebut. Sekarang mari kita lihat kos bahan model bangunan hijau. Terdapat beberapa bahan yang kami beli dan guna untuk menghasilkan model bangunan hijau ini, iaitu kertas dinding bercorak yang berharga RM5, batang aiskrim berwarna yang berharga RM2, cardboard yang berharga RM3.50, rumput palsu yang berharga RM2 dan tanah liat yang berharga RM1. Berikut merupakan bahan-bahan yang telah kami gunakan semula dari bahan yang tersedia di rumah. Semua bahan ini adalah percuma. Bahan-bahan tersebut ialah kertas A4, kotak, pembalut buku luksinar, warna air lukisan, tumbuhan plastik, benang bulu kambing, kotak luksinar, pelitup muka pakai buah, tisu dekorasi, pencungkil gigi, batu hiasan, kapas, figura mainan, kain perca bercorak, acuan kicauan, polystyrene, fuzzy sticks, bekas makanan plastik, kertas A4 berwarna dan straw. Setelah mengenal pasti semua perkara, mari kita pergi ke langkah-langkah bagi menghasilkan model bangunan hijau ini. Bagi menghasilkan model bangunan hijau ini, terdapat 6 langkah utama yang telah kami berjaya praktikkan, iaitu menghasilkan rangka bangunan, membina perabot, mencipta aspek keselamatan, membina komponen bangunan hijau, menambahkan aspek semula jadi dan membuat kemasan. Jadi, mari kita lihat satu persatu. Bagi langkah yang pertama ialah membina rangka bangunan rumah. Jadi, kami telah melakar rangka bangunan rumah di atas kotak mengikut kreativiti kami dan memotong hasil lakaran tersebut. Selain itu, kami menebuk beberapa bahagian rangka yang terbina menggunakan pisau sebagai tingkap dan bumbung. Selain itu, kami juga membalut hasil tersebut menggunakan kertas dinding bercorak.
Akhir sekali, kami juga menampal hasil tersebut di atas cardboard menggunakan glue panas. Bagi langkah yang kedua ialah membina perabot. Dengan menggunakan baki kepingan kotak, kami telah melakar bentuk perabot mengikut saiz ruangan yang telah terbina tadi. Seterusnya, kami telah mencantumkan kepingan tersebut dengan kepingan lain menggunakan glue panas. Selain itu, kami juga telah menambahkan efek kepelbagaian dengan menggunakan kain perca dan kain felt. Bagi langkah yang ketiga ialah mencipta aspek keselamatan atau dengan kata yang lain iaitu membina pagar. Bagi langkah tersebut, kami mengukur, menanda dan memotong batang aiskrim mengikut saiz yang dikehendaki. Seterusnya, kami menampal hasil yang telah dipotong ke atas batang aiskrim yang belum dipotong dan mewarnakan hasil binaan pagar tersebut menggunakan warna air lukisan iaitu warna putih. Seterusnya, kami juga menampal pagar tersebut di sekeliling binaan rumah. Bagi langkah yang keempat pula, kami menambahkan aspek semula jadi. Dengan menggunakan rumput palsu, kami potongkan mengikut ukuran tapak yang bersesuaian dan menampalkan rumput palsu tersebut di atas tapak rumah menggunakan glue panas. Selain itu, kami juga telah menggunakan tumbuhan plastik seperti bungaan dan tampalkan di tapak rumah mengikut kreativiti dan kesesuaian binaan yang telah kami bina. Bagi langkah yang kelima pula, kami membina komponen bangunan hijau. Bagi komponen yang pertama ialah ruang perudaraan dan pencahayaan. Langkah tersebut ialah menampal pembalut buku luksina di ruangan dinding bangunan yang telah ditebuk tadi. Bagi komponen yang kedua pula ialah panel suria dan lampu LED yang telah kami gunakan kepingan kotak dan melakarkan reka bentuk panel suria dan lampu LED serta menampalkannya menggunakan glue panas. Bagi komponen yang ketiga pula ialah landscape hijau dan taman bungaan. Dengan itu, kami menampalkan rumput palsu dan bungaan palsu menggunakan glue panas. Seterusnya ialah tangki tadahan air hujan yang telah kami gunakan bekas makanan plastik dan straw serta koyakan cebisan kertas A4 berwarna biru sebagai air. Sebagai sentuhan yang terakhir, kami telah membuat kemasan. Dengan itu, kami telah meletakkan figura mainan di dalam dan halaman rumah sebagai penghuni model tersebut. Selain itu, kami juga telah mengemaskan setiap sentuhan bagi mencantikkan lagi model ini. Seterusnya, mari kita pergi ke hasil ciptaan yang telah terbina tadi. Baiklah, di sini saya juga telah sertakan sebuah video di mana model ini terhasil. Jadi, model yang telah kami bina ini sedikit sebanyak membantu kami mengenal pasti konsep kecekapan tenaga dengan lebih terperinci lagi. Selain itu, komponen replika yang berkonsepkan bangunan hijau telah terbina daripada 4 komponen yang utama seperti yang telah saya sebutkan tadi. Selain itu, semua komponen yang telah terbina juga membantu para pengguna memiliki kehidupan yang bersih dan menjimatkan tenaga elektrik.